Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah dekat anda yang nak dengar about presentation arbitrage trading ni. Okay, anda percaya orang yang nak dengar about presentation arbitrage trading ni adalah orang yang mata-mata duitan. Okay, bukan apa. Sebab kita nak dengar about arbitrage trading ni untuk kita nak buat duit, untuk kita nak dapatkan profit, tak pun untuk kita nak fahamkan konsep ataupun ilmu about arbitrage trading ni. Okay, so first of all, apa yang saya boleh bagi tahu, okay, about arbitrage trading ni, you tak perlu ada pengalaman dalam bidang trading pun. Okay, asal dengan trading nak kena tengok chart. Okay, tak semestinya. Okay, dalam arbitrage trading ni, you tak perlu ada pengalaman about trading. Okay, tak ada ilmu about trading pun tak ada masalah. Yang paling penting, you kena fahamkan konsep. Okay, that's why saya buat presentation about Gigamax arbitrage trading ni. Okay, so anda sebenarnya tak nak ambil masa yang lama. Okay, sebab kita, paling penting kita nak fahamkan konsep je. And benda ni senang untuk nak faham. Okay, so please sangat-sangat dengar dari awal sampai habis sebab benda ni pun sekejap je. Okay, insyaAllah, okay, paling penting kita nak kasih fahamkan konsep dulu. Okay, so okay, sebelum tu about Gigamax arbitrage trading ni, okay, ini interface je. Okay, you boleh pergi ke website Gigamax online. Okay, you boleh dapatkan link dekat dalam telegram kita nanti. Okay, about arbitrage trading ni, dia melibatkan about cryptocurrency. Okay, maybe kurang familiar about perkataan crypto ataupun cryptocurrency. Maybe ada orang yang dia tak pernah dengar apa tu crypto. Okay, tapi dia pernah dengar, mostly orang pernah dengar about Bitcoin. Okay, so Bitcoin ni adalah salah satu crypto. Okay, and crypto ni sebenarnya ada banyak lagi. Bukan setakat Bitcoin. Okay, ada Ethereum, ada XRP, okay, ada Luna, ada Dogecoin. Tapi mostly orang tahu about Bitcoin. Okay, so apa beza emas dengan kripto ni? Okay, kalau saya nak bagi tahu about pengertian kripto ni, takut ada orang tak faham. Okay, so senang ceritalah. Semua orang tahu about emas. Okay, kripto ni dia lebih kurang sama je macam emas. Okay, so kita buat perbezaan. Kalau emas ni adalah aset fizikal. Okay, dan cryptocurrency, okay, adalah aset digital. Okay, tak kisahlah Bitcoin ke Luna ke Ethereum, banyak kripto. Yang pasti asal kripto dia adalah aset digital. Okay, so emas ni biasa kita simpan kat mana? Kita simpan kat dalam almari, peti besi, dekat beg, tempat yang selamat lah. Okay, sebab dia dalam bentuk fizikal, betul? Okay, tetapi kripto kita simpan dekat mana? Kita simpan dekat dalam exchanger ataupun wallet digital. Okay, kalau duit cash kita simpan dekat mana? Kita simpan dekat dompet ataupun kita simpan dekat dalam bank. Okay, mostly orang simpan dekat dalam bank. Tapi dalam kripto kita simpan dekat dalam exchanger ataupun wallet digital. Tempat yang mana exchanger adalah tempat di mana untuk kita nak simpan kripto dan untuk berjual beli kripto. Okay, so sifat emas adalah low risk, low return. Okay, kalau kita tengok, kita tanya mak kita, okay, mak, emas mak ni nilai dia berapa sekarang ni? Okay, kadang mak kita pernah bercerita emas yang dibeli dulu harga dia 1,000, sekarang harga dia 3,000. Dulu tu bila? Dulu tu 20 tahun lepas. Sebab tu orang yang buat untung dalam emas ni, dia take time. Dia take time sebenarnya, makan berpuluh-puluh tahun sebenarnya. Okay, tetapi dalam kripto ada juga orang yang buat untung besar. Okay, and ada pun orang yang bukan rugi tapi floating. Okay, tak apa. Sifat kripto ni adalah high risk, high return. Okay, tapi anda bagi tahu awal arbitrage trading dengan jual beli kripto ni dia berbeza sikit. Okay, dia melibatkan kripto. Okay, macam kita beli emas, contoh kita beli emas, normal orang beli emas, beli harga murah, jual pada harga mahal. Sama juga dengan kripto. And benda tu adalah high risk, high return. Tapi about arbitrage trading ni dia lain sikit. Tak apa, nanti kita akan go through. Senang cerita, emas low risk, low return, cryptocurrency high risk, high return. Okay, so next step. Okay, mostly orang tahu harga Bitcoin ni mahal. Okay, Bitcoin sekarang ni mahal lah, puluh ribu, ratus ribu. Tapi kalau kita tengok sejarah Bitcoin, dulu harga Bitcoin sebenarnya murah je. Okay, daripada tak ada nilai hinggalah ke all time high, pernah capai ke 69,000 USD ataupun RM289,000 pada 2021. Okay, so ini adalah sejarah Bitcoin. Okay, dulu orang kata mahal. Okay, tapi sebenarnya asalnya daripada tak ada nilai. Okay, kalau emas pun nak kata tak ada, still ada nilai, tapi dia tak pernah pergi sampai 289,000. That's why nak bagi tahu, kalau emas dia low risk, low return. Kalau nak return besar pun dia take time, masa yang berpuluh tahun. Tapi kalau cryptocurrency, contoh macam Bitcoin, okay, daripada tak ada nilai pergi ke 289,000. Emas ada pergi ke? Okay, tapi risiko dia besar. Okay, tapi kalau you nak untung berani, okay, boleh. Tak apa, nanti kita akan go through.
Okay. Buat arbitrage trading dengan spot trade lain, tak apa, nanti kita akan go through insyaAllah. Okay, kalau kita tengok market analisis harga cryptocurrency daripada 2009 kita tadi macam mana cakap, 2009 dia hampir tak ada nilai. Harga dia 0.0004 sen. Okay. Masuk ke 2010 dia dah bernilai sikit 20 sen, 2011 RM64, 2012 RM29, 2013 RM3,900, 2014 dia turun sikit 3,300, 2015 dia turun lagi sikit 1,900, 2016 dia naik sikit, and start 2017 dia naik ke RM80,000, and pergi ke 2021 naik ke RM289,000 untuk satu Bitcoin. Okay. So kalau kita tengok sini, kripto ni daripada tak ada nilai sampailah ke ada nilai. Okay, kripto yang apa kata, yang okey lah, yang nice lah. Okay. So benda ni kalau kita tengok, kalau emas, kalau kita tengok dia take time yang masih agak lama sebenarnya. Tapi kalau kripto ni dalam tempoh 10 ke ataupun 10 ke 20 tahun dia pergi ke 6 angka. Okay. So itu memang luar biasa lah. Okay, and data ni korang boleh tengok dekat www.xe.com. Okay, ini kita bukan borak kosong, ini kita pun ada bukti you boleh tengok. Okay, dekat website ni. Okay, so kalau kita tengok okay, kenapa kita kena pilih kripto? Kenapa pilih kripto Okay, so kalau kita tengok, okay, macam Ana cakap tadi, highest return. Okay, sejarah Bitcoin daripada sepanjang 10 tahun kenaikan dia 17,000%. Kalau kita tengok emas, sepanjang dalam 20 tahun dalam 600% lebih. 600% 20 tahun. Tapi dekat dalam cryptocurrency, kalau kita tengok cryptocurrency sepanjang 10 tahun 17,000. Bukan setakat Bitcoin saja, Ethereum pun sama juga. Ethereum 11,500% sepanjang 10 tahun. Anas, 10 tahun tu lama sangat lah. Okay, kalau kita tengok smaller time frame, bukan untuk kripto Bitcoin saja, Ethereum saja, lain pun ada juga. Contoh macam LTC ataupun Litecoin. Dalam tempoh 1 bulan, kenaikan dia 32%. Okay, and then XRP 1 minggu boleh naik ke 10%. Ini apa kata, mengikut sejarah lah. Okay, tetapi Ana beritahu, ini kita cerita waktu pelangi ada. Okay, waktu mendung pun ada juga sebenarnya. That's why Ana beritahu highest return. Kalau 1 minggu, kita bagi contoh. Kalau kripto, tak kisah mana-mana kripto, 1 minggu tu dia boleh naik 10%, dia pun boleh juga turun 10%. Okay. So benda ni, that's why saya beritahu, ni high risk high return. Kalau dia naik 10%, boleh naik 10%, dia pun boleh turun 10% juga. Okay. Kalau emas susah dia nak naik. 1 minggu 10%, 1 minggu 20%, susah. Tapi kalau kripto boleh. Okay. So ini yang saya nak highlight kan. Ini Anas nak highlight kat kenapa kripto ni dia high risk high return, and apa kekurangan spot trade. Spot trade ni apa? Spot trade ni dia sama juga macam yang Anas cakap, kita kita beli pada harga murah, and kita jual pada harga yang mahal. Macam kita beli emas, okay? Asal harga murah je kita beli, asal harga naik je kita jual. Betul? So itu adalah spot trade. Sama juga dengan kripto. Okay? Apa kekurangan spot trade ni? Hanya boleh buat untung jika harga kripto naik. Yang mana kita buy low sell high. Harga rendah kita beli, harga tinggi kita jual, baru kita boleh dapat untung. Okay, macam mana cakap tadi, contoh kalau dia naik 10%, kalau kripto boleh naik 10% seminggu, okay, dia pun boleh turun 10% seminggu. Kalau dia turun 10%, contoh kalau dia turun, kita terpaksa menghadap floating. Okay, kalau kita hanya boleh buat untung bila harga kripto tu naik saja. Kalau dia turun, kita terpaksa menghadap floating. Kalau dia turun 10%, kalau dia turun 100%, okay, ingat kalau dia turun macam mana sekalipun, nilai kripto tu tetap ada. Okay, balance kripto tu tetap sama. Okay, cuma nilainya berkurangan lah. Contoh Anda bagi contoh bawa emas lah. Contoh Anas ada 1 gram emas. Okay, hari ni Anas beli 1 gram emas RM300 untuk 1 gram. Okay, bulan depan harga emas turun RM200.5 per gram. Okay, adakah berat gram emas Anas still sama? Yes, still sama. Anas tetap ada 1 gram. Cuma nilai emas tu bukan RM300, nilai dia adalah RM200.5. Sama juga dengan kripto. Contoh kalau Anas beli satu Bitcoin lah. Oi, kaya satu Bitcoin 1 Bitcoin dalam, kita ambil sekarang harga Bitcoin dalam 80,000. Okay, 1 Bitcoin 80,000. Bulan depan dia turun ke 60,000. Okay, adakah Anas still rugi? Anas tak rugi lagi sebenarnya. Okay, Anas tak rugi lagi. Sebab apa? Sebab nilai Bitcoin Anas still sama. Anas ada 1 Bitcoin.
balance Bitcoin still sama. Cuma Anas nilainya berkurangan lah. Anas akan rugi bila? Anas akan rugi bila mana Anas jual Bitcoin tu. Sama juga dengan emas. Okay, selagi mana kita tak jual emas kita ataupun kripto kita tu pada harga yang rendah, selagi tu kita tak rugi. Okay, so dalam situasi spot trade ni, contoh kalau harga turun, ya andai kata kalau harga turun, macam mana kita nak atasi situasi macam ni? Kita kena tunggu harga tu naik. Itu je cara dia. Okay. So dalam spot trade ni itulah kekurangan dia sebenarnya. Boleh buat spot trade, cuma ada kekurangan dia. Yang mana kita hanya boleh buat untung bila mana harga tu naik. Kalau harga turun, kita terpaksa tunggu. Nak naik tu bila, kita pun tak tahu. Okay. So itulah terpaksa menghadap floating. Kita tak rugi Nak highlightkan awal-awal. Kita tak rugi. Okay. Sebab apa? Sebab balance tu still sama. Cuma nilai kripto ataupun emas tu, kalau emas lah, kalau kripto lah, nilai tu berkurangan saja. Kita hanya akan rugi bila mana kita jual. Okay. So itu adalah kekurangan spot trade. And ini adalah high risk high return. Okay. Tetapi okay, macam mana kita nak atasi masalah ni? Kita kena pergi ke arbitrage trading. Okay. So kelebihan arbitrage trading ni apa? Kelebihannya adalah apa orang kata? Contoh macam ni, nombor 1, pengalaman trading tak diperlukan. Itu satu. Okay. You tak perlu nak kena tengok chart setiap masa. Ada trading yang you kena tengok chart. Mostly semua trading tengok chart. Tetapi dalam arbitrage trading ni, you tak perlu tengok chart pun tak ada masalah. Okay. Bukan tak ada masalah, memang tak perlu tengok chart pun sebenarnya. Okay. And then penggunaannya sangat-sangat mudah. Okay. And then profit, keuntungan you boleh dapat dalam 20% ke 30% sebulan. Okay. Based on ini kita ambil yang normal lah, 20 ke 30%. Lebih tu pun boleh juga sebenarnya, tapi kita ambil average 20 ke 30%. Okay. And then yang paling shock dia adalah low risk and good return. Dia bukan high return. Kalau high return biasanya dalam 100% ke atas. Okay. Tapi yang ini dia good return lah, dalam 20 ke 30% pun still okay juga untuk sebulan. Okay. And dia low risk. Okay. Kenapa dia low risk? Tak apa, nanti kita akan go through macam mana konsep arbitrage trading ni. Okay. So senang nak faham. Kita bagi situasi yang pertama lah. Okay. Konsep dia macam mana? Okay. Untuk situasi pertama, ada contoh, ada dua kedai. Kedai A dengan kedai B. Okay. Yang mana kedai ni dia ada jual buah-buahan lah. Okay. Harga kedai A untuk satu oren 40 sen. Dan harga kedai B satu oren 50 sen. Macam mana kita nak buat untung kat sini? First kali kita beli oren dekat kedai A dengan harga 40 sen. Okay. And then kita jual dekat kedai B dengan harga 50 sen. Okay. So keuntungan, berapa keuntungan yang kita dapat? Okay. Bila mana kita buat circle macam ni, kita akan dapat 10 sen. Okay. So ini untuk situasi yang pertama. Okay. Kita beli dekat tempat murah and kita jual dekat tempat mahal. Beli kat tempat murah and jual kat tempat mahal. Okay. And benda ni berulangan lah. Ini untuk orange. Macam mana kita nak kaitkan dengan about crypto? So kalau kita tengok dekat sini, konsep arbitrage about crypto pula. Okay. Exchanger A ada dua exchanger. Tempat untuk di mana kita simpan and jual beli crypto. Okay. So ada beratus, lebih 500 exchanger. Okay. Dalam crypto ni, antaranya Binance, Coinbase, Huobi. Okay, you boleh search lah. Okay. Yang legit lah, yang berdaftar. So kita ambil contoh Ethereum. Exchanger A, satu Ethereum. Okay. Satu Ethereum sejenis crypto juga. Harga dia dalam $2,000 contoh, $2,000. Okay. And Coinbase harga dia $2,050. So macam mana kita nak buat untung? Kita beli Ethereum dekat Exchanger A yang berharga $2,000. Okay. And then kita jual Ethereum dekat Exchanger B, Coinbase ni, yang berharga $2,050. So untung berapa kita dapat? Kita dapat dalam $2,050 tolaklah dengan $2,000, kita dapat $50. Okay. So about crypto ni, okay, contoh macam setiap exchanger, okay, setiap crypto di setiap exchanger, apa orang kata, dia tak ada beza yang amat besar. Kita bagi contoh macam ni, oren kedai A oren dia 40 sen, kedai B oren dia 50 sen. Dia takkan jadi kedai A oren dia 40 sen, kedai B oren dia RM10, takkan. Okay, itu terlebih sangat beza tu. Itu kaya kan. Tapi dekat sama juga dekat dalam kripto. Okay. Exchanger A apa orang kata, Ethereum dalam 2,000. Okay, Exchanger B 2,050. Dia beza dia bukan beza yang besar. Okay, dia ada selisih harga yang sedikit, tetapi ada juga perbezaan tu. Okay.
So dengan perbezaan tu lah kita boleh buat keuntungan yang mana kita beli dekat tempat yang murah and kita jual dekat tempat yang mahal. Okay. So itulah dia. Dia tak ada beza sangat pun. Dia tak ada 2,000 ni 4,000, tak ada. Dia sini 2,000 maybe, and tempat lain maybe mahal sikit 2,010 ke 2,050 ke. Okay. Ikut dekat tempat exchanger mana tu. Okay. So itulah dia. Okay. And then ini adalah channel Telegram kita. You boleh scan untuk join channel Telegram kita. And kat sini kita ada apa kata bagi tahu about testimoni. Share testimoni siapa yang dapat profit about dalam arbitrage trading ini, Gigamesh arbitrage trading ni. Okay. And banyak orang yang dapat profit dalam arbitrage trading ni. Ada yang dapat apa kata dia depo 50,000 USD and dapat dalam 10,000 tak sampai sebulan USD. Okay. Saya tak sampai setengah bulan. Itu memang luar biasa lah. Okay. So okay. Ini kita bagi contoh website kita. Ini testimoni Anas juga. Okay. Baru je dalam tak sampai 2 hari sebenarnya. Dalam 2 hari sebenarnya. Okay. 2 hari kita dah dapat profit dalam 26 USDT. USDT dengan USD sama je. Okay. So Anas depo dalam $1,000 dalam 4,500 something. Okay. And then dalam tempoh 2 hari lah. Kita ambil 2 hari lah. Kita dapat dalam 26 USDT ataupun 26 USD. Okey lah tu. Okay, sebab kerja dia senang, sangat senang saja. Ini kita tunjuk tutorial lah macam mana lah nak buat untung. First kali kena register lah. Register exchanger macam hobi. Ada dekat dalam tutorial dalam channel Telegram ni. Okay. Lepas tu register Gigamesh. Okay. And then depo lah, deposit kena lah. Okay, and then kita pergi dekat arbitrage, tekan gap indicator, search percentage yang paling besar. Masuk percentage yang paling besar tu maksudnya apa? Okay, contoh macam ni, Bitfinex versus Huobi. Dekat exchanger Bitfinex dengan Huobi ni ada selisih harga dia untuk setiap kripto dia. And paling besar selisih harga tu adalah yang ni, AXS. Nama coin ni AXS. Yang mana selisih harga dia dalam 0.4%, paling besar. Kita nak cari yang paling besar. Oh ni. Ini paling besar. Bukan yang ni. Okay. Dia apa kata, you kena tengoklah mana yang paling besar. Contoh macam ni kan. Okay. Bitfinex versus KuCoin. Okay, so kita cari lah Bitfinex versus KuCoin. Oh, sekarang ni kita tak boleh sebab kita tengah buat trade. Okay. So kena tunggu 4 jam, 13 minit ni. Okay. So ini tadi Anas pilih yang ni lah. Awal-awal Anas pilih yang ni sebab ini paling besar. Okay. So sisi harga macam tempat A dia tu sangat-sangat murah, and then jual dekat tempat yang sangat-sangat mahal. Antara semua ni lah. So kita nak ambil yang sisi harga paling besar sebenarnya. Okay, and then kita pilih coin, and kita pilih kita pilih tempat Bitfinex versus Huobi, margin level, apa lagi. Okay, and then kita pilih kripto apa. Okay, and kita ambil 4 jam. Oh, ini Ana ambil 1 jam Oh, Ana ambil 4 jam salah. Betul lah, Ana ambil 4 jam. Okay, and then dapatlah. Okay ni. Okay, dalam 4 jam dapat dalam 1.5, kadang 2. Okay, sebab kadang benda ni dia berubah-ubah. Tapi apa nak beritahu, kalau dia jadi negatif, dia tak akan buat trade. Okay, ialah siapa nak jual. Contoh kalau beli tempat mahal, kalau contoh nak bagi contoh lah, senang faham lah. Okay, kalau kita beli dekat tempat mahal, and then kita jual kat tempat murah, kita nak buat tak? Confirm lah kita stop dulu. Okay, sampailah ni jadi murah, ni jadi mahal, barulah kita buat penjualan tu. Dia akan automatic sebenarnya. Tugas kita apa? Tugas kita just cari percentage paling besar. Pilih, tekan coin mana yang paling besar, and then tekan start trade. Nanti ada start trade lah, and then tunggu je. Pilih masa and tunggu je. And then bila dah habis nanti dia akan colour kuning. Ini akan colour kuning, take profit, and ulang lagi benda yang sama. Simple je. Sebab tu nak beritahu, benda ni you tak perlu ada pengalaman buat trade pun tak ada masalah. Okay. So kita ada banyak testimoni ada dekat dalam Telegram. Cara nak register apa semua tutorial ada dekat dalam Telegram ni, you boleh join. Okay. And pemata yang nak tanya apa-apa pun boleh tanya. Okay. And then ini cara dia. Ini Ana nak bagi cara macam mana hari ni. Contoh kalau you ada modal dalam 4,500, okay, you boleh dapat dalam 1,000 USDT. Okay, macam mana dengan 1,000 USDT you boleh dapat income pasif setiap bulan 24,000 dengan cara compounding ni. Nah, di dalam Gigamesh arbitrage trading ni. Okay, dia nampak macam mustahil. Tapi benda ni betul sebab kita dapat pengiraan. Okay, kita dapat pengiraan lah. Okay, dengan cara compounding. Siapa yang tahu compounding ni memang faham lah. Sebab compounding ni memang gila lah. Okay, yang tak faham tak apa, okay, kita akan bagi tahu lah macam mana.
Okay, so macam ni cara dia? First kali kena depo 1000 USDT, okay? Bila dah depo 1000 USDT, okay, sama juga kita ambil lah. Kita ambil apa orang kata, 30% setiap bulan lah kita dapat. Okay, 30% setiap bulan kita dapat. Okay, so buat cara yang sama. Setiap 4 jam you tekan trade, cari paling besar percentage, pilih 4 jam, tekan trade apa semua. Setiap 4 jam, apa orang kata, setiap kali 4 jam lah. So 1 bulan kita ambil lah 30% daripada 1000 USDT ni yang you depo, you akan dapat 300 USDT bersamaan dengan RM1,350. Okay, RM1,350. Okay, so profit ni you jangan keluarkan. You masuk balik dekat capital you, modal you, okay, and you buat lagi trade. Okay, untuk bulan kedua. Okay, so kalau you tengok profit sebulan ni, profit sebulan tu apa? Maksudnya dalam bulan tu berapa untung you dapat daripada ni? 350 sama dengan 1,700 lah. Okay, so you akan dapat 1,700. Okay, bulan ketiga sama juga konsep dia. Yang ni profit ni masuk balik dekat dalam modal. Okay, you akan dapat dalam 2,281. Okay, and then sama juga masuk ke dalam capital. Okay, buat benda yang sama, dapat profit apa semua. Okay, sampailah bulan yang ke-6. Okay, sampai bulan ke-6, profit bulan tu you akan dapat berapa? You akan dapat 1113 USDT ataupun RM5,000. Kalau contoh you rasa RM5,000 ni cukup untuk setiap bulan, you stop sampai sini. Maksudnya you stop bukan keluarkan depo. You just take profit je. Contoh dapat untung, keluarkan je. Okay, so contoh, okay, modal you tetap dekat dalam Gigamax, you just keluarkan profit je. Contoh bulan depan you tak buat apa-apa, you tak buat apa-apa kerja pun. You rasa macam apa orang kata, aku tak nak, aku rasa aku nak start ambil duit lah. Okay lah, ambil lah duit setiap bulan. You akan dapat RM5,000 setiap bulan. Sebab apa? Sebab you dah you dah buat trade dengan capital ni lah. Okay, so setiap bulan konsisten you buat RM5,000. Okay, tapi kalau you rasa RM5,000 tu tak cukup, you buat lagi benda yang sama. Profit ni masuk balik ke dalam capital pada bulan ke-7. Ini dia. Okay, masuk balik ke dalam capital pada bulan ke-7, dapat profit RM6,000. Okay, tak cukup lagi, masuk lagi. Okay, inilah nama compounding. Yang mana bila mana kita dapat untung tu, kita masuk balik ke dalam capital untuk kita nak besarkan capital kita. Okay, so sampailah cukup 12 bulan. Okay, profit sebulan kita akan dapat apa? RM24,000 setiap bulan kalau you stop sampai sini. So contoh rasa RM24,000 tu cukup lah. Okay lah, buat makan roti canai kan. Tak ada lah. Okay, so RM24,000 tu cukup. Okay, start daripada bulan 12 ni tak perlu nak kena modal ni, bukan, profit ni masuk balik ke dalam capital untuk next month. Tak perlu. Okay, just dapat profit keluarkan lah. Dapat profit belanja, setiap bulan dapat RM24,000. That's why nak beritahu compounding ni memang gila. Okay. Okay, so itulah dia. Macam mana dengan 1000 USDT ataupun 4,500 you boleh dapat ke 24,000 dengan cara compounding ni dalam Gigamax Arbitrage Trading ni. Okay, kalau tak dapat 30% pun, okay, apa orang kata, tak dapat 24,000 pun, kita ambil half pun jadilah, dapat 10,000 pun okey juga bulan-bulan. Betul. Okay, sebab apa? Sebab kerja you buka account, depo, and then cari percentage paling besar. Apa lagi? Pilih coin yang percentage paling besar, sisi harga paling besar. Pilih 4 jam and tekan trade. Dah itu je. Tak ada tengok chart pun. Okay, so itulah dia. Okay, okay, and last. Okay, kenapa kita perlu ini selingan lah. Kenapa kita perlu kumpul USDT? Okay, anda beritahu ini untuk orang kripto, maybe orang tak tahu dah. Untuk orang yang tak ada ilmu about kripto, anda beritahu. Dalam kripto, okay, dia ada, kalau you search kat Google lah, halving. Okay, halving ni apa? Setiap 4 tahun, okay, harga Bitcoin, okay, harga Bitcoin dia akan naik setiap kali halving. Halving ni berlaku bila? Halving ni berlaku 4 kali setahun. 4 kali setahun. Okay, so kalau you tengok lah dekat sini dia sebenarnya apa orang kata, 2009 dia adalah apa orang kata, chart yang lagi jelas lah. Tapi ini kita cakap lah, sebab ini selingannya sebenarnya. Okay, so pada 2000, kalau you tengok 2009 4 tahun, 1, 2, 3, 4, 2012, okay, 29 1, 2, 3, 4. Okay, next tahunnya 80,000. Nampak perbezaan dia kat sini. Okay, 2017 18, 19, 20. Next tahunnya
289,000. Senang cerita nampak perbezaannya daripada tak ada nilai, 4 tahun ada nilai. Lepas tu 4 tahun, next tahunnya ada nilai. Bezanya banyak lah sebenarnya. Ini next tahun ada nilai. Sekarang ni harga kripto untuk satu Bitcoin dalam Allah SWT, dalam 80 ke 70 ribu something. Okay. So halving akan berlaku dalam 2024. You boleh search dalam apa? You boleh search kat Google lah, halving countdown. Sebab dia berlaku 4 tahun sekali. So waktu 2021 dia naik, and then sekarang dia turun balik. Okay. So ini sebenarnya waktu yang terbaik untuk kita beli kripto lah sebenarnya. Sebab mostly orang buat kripto dengan cara spot trade lah. Yang cara spot trade ini high risk high return lah. Okay. Tapi orang yang tahu buat kripto ni, dia orang main halving. Asal simpan kripto, tunggu halving, dah harga naik, jual lah. Okay. So sebenarnya inilah peluang kita untuk kita kumpul USDT ni. Untuk kita kumpul USDT, untuk kita beli kripto, and kita tunggu halving. Itu je sebenarnya. Okay. Ini selingan je sebenarnya, selingan. Okay. So macam mana kita nak kumpul USDT? Dengan cara arbitrage trading ni lah. Dengan cara arbitrage trading ni, kita kumpul USDT, okay. And then dengan USDT tu kita ada apa kata? USDT lah dekat dalam wallet kita untuk kita, maybe kita nak keluarkan, nak belanja pun tak ada masalah. Tapi kalau saya jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya akan prepare, siap untuk saya beli kripto. Contoh macam Bitcoin apalah, untuk tunggu halving. Okay, sebab dijangka lah. Okay, dijangka apa kata, halving dia akan naik, and lebih daripada 289,000. Okay, sekarang ni harga kripto dalam 80,000 something. So bila berlaku halving, harga kripto dia boleh pergi lebih lagi daripada 289,000. So inilah time untuk kita nak kumpul apa USDT. Okay. So kalau macam ada apa-apa soalan nak tanya, okay, boleh tanya dekat dalam Telegram pun boleh tanya. Okay. Sebab kita ada apa orang kata, kita ada banyak lah. Contoh macam ni. Okay. Kalau macam nak tanya boleh pergi dekat bio sini. Okay, nak tanya buat arbitrage trading ni. Okay, ini referral, letak tak register. You boleh tengok tutorial dekat bahagian pin ni. Boleh tengok tutorial apa semua kat bahagian pin. Okay. First time register free je. Register hobi dulu, and then register Gigamax, and then tutorial cara beli USDT. Okay. And then cara untuk set up arbitrage untuk dapatkan profit. Macam tadi Anas tunjuk tutorial tadi. Ini code referral ID yang kita register. So itu sajalah buat arbitrage trading ni. Okay, Anas harap kalau macam yang nak tanya soalan, contoh kalau modal tak cukup pun ada solution juga sebenarnya. Sebab minimum deposit untuk arbitrage trading ni adalah 200 USDT ataupun dalam dekat RM1,000. Tapi kalau macam yang tak ada modal, yang Anas suggest PM dulu. Okay. Yang tak ada modal, Anas suggest PM dulu Anas. Sebab modal sebenarnya kita boleh settlekan. So, ada juga cara macam mana yang tak cukup modal pun you boleh dapat untung juga sebenarnya. Ada. Okay. Tapi Anas suggest benda ni kita nak fokus on arbitrage trading ni, presentation kali ni. Kalau yang tak cukup modal, tak PM dulu. Macam nak PM, boleh PM dekat sini lah, dekat bio. Okay, sini. WhatsApp. Okay. Ini cakap lah saya kekurangan modal. Bagi tahu kalau kurang modal lah. Kalau ada modal boleh proceed lah. Okay. So itulah dia. Okay. Anas pun ada testimoni Anas sendiri juga. Okay lah tu. Sebab benda senang ni, simple je. Okay. So apa-apa kalau nak tanya nanti boleh tanya. Okay. So itu je. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.